Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tajuk persediaan agensi pelancongan dalam menawarkan perkhidmatan selepas pasca pandemik COVID-19. Sebelum saya mulakan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Hidayah binti Muhammad Syahari daripada kelas DPHU 4A, nombor matrik DHU 20202467. Seterusnya Enik Muhammad Masri bin Syamsuddin daripada kelas DPHU 4B, nombor matrik DHU 20202461. Seterusnya, Nur Fazirah binti Abdul Jalil daripada kelas DPHU 4A, nombor matrik DHU 20202473. Seterusnya, Nur Suhada binti Sulaiman daripada kelas DPHU 4A, nombor matrik DHU 20202551. Dan akhir sekali, Muhammad Islam bin Mustafa Faizul daripada kelas DPHU 4A, nombor matrik DHU 20202556. Jadi, saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Tidak dapat disangkal, penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia membawa cabaran kepada sektor pelancongan, penjagaan kesihatan berikutan banyak negara termasuk Malaysia. Menutup sempadan antarabangsa bagi masing-masing mengekang penyebaran virus itu. Selepas hampir 2 tahun mengharungi pandemik COVID-19, negara kini sedang beralih ke fasa kehidupan persekitaran endemik. Bermakna amat penting untuk segmen pelancongan perubatan meneliti langkah-langkah penambahbaikan berdasarkan pengalaman sepanjang tempoh itu, bagi menawarkan pengalaman yang selamat dan lebih baik kepada pelawat perubatan. Coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 merupakan sejenis virus yang bermula daripada Wuhan, China dan telah melanda seluruh dunia. Virus ini berbahaya kerana menjangkiti saluran pernafasan dan mudah dijangkiti antara satu sama lain. Kesan kepada pesakit akan menjadi lebih teruk jika pesakit tersebut mempunyai imunisasi badan yang lemah. Sebab wabak COVID-19 yang turut melanda negara kita, kerajaan telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP agar wabak ini tidak merebak dengan lebih teruk. Antara kaedah yang digunakan oleh kerajaan adalah menghadkan pergerakan rakyat. Oleh itu, sebarang pergerakan antara negara ke negara lain, negeri ke negeri dan daerah ke daerah adalah dilarang sama sekali. Keadaan ini bukan sahaja memberikan impak kepada syarikat pelancongan, malah ia juga memberikan impak yang besar kepada ekonomi negara kerana sektor pelancongan merupakan salah satu pendapatan utama negara. Tambahan pula, sebilangan besar agensi pelancongan terpaksa melabuhkan tirai kerana tidak mampu lagi untuk menampung kos yang pelbagai sedangkan pendapatan syarikat sudah mula beransur kepada sifar. Hal ini bukan bermakna kerajaan tidak mengambil inisiatif untuk membantu syarikat pelancongan, tetapi bantuan yang kerajaan berikan tidak mencukupi untuk mereka terus bertahan dalam industri pelancongan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa syarikat pelancongan yang mula mengambil inisiatif lain untuk menampung kos operasi syarikat dengan mengeluarkan produk dan perkhidmatan yang baru di pasaran. Terdapat beberapa syarikat pelancongan yang mula beralih arah kepada sektor makanan dan minuman kerana sektor ini merupakan sektor perlu bagi rakyat. Oleh yang demikian, kami telah memilih syarikat Kifa Travel and Tours Sendirian Berhad bagi sesi temu bual berkaitan persediaan agensi pelancongan dalam menawarkan perkhidmatan selepas pasca COVID-19. Baiklah, seterusnya adalah visi, misi dan objektif organisasi. Visinya berbunyi macam ni. Untuk menjadi sebuah syarikat ejen pelancongan yang bereputasi serta dipercayai hingga ke peringkat antarabangsa. Dan objektifnya adalah untuk membantu dalam penambahan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua adalah memperkenalkan Malaysia, terutamanya negeri Sabah dan tempat seangkatannya kepada pelancong asing. Yang ketiga adalah menawarkan perkhidmatan yang ada untuk memenuhi permintaan pelancongan. Yang terakhir adalah menjadi sebuah syarikat yang berkomitmen dalam industri pelancongan. Baiklah, seterusnya adalah misi. Misi mereka yang pertama adalah membantu meningkatkan kualiti dan standard pelancongan kepada orang ramai secara umum dan meluaskan pelancongan
kepada masyarakat berpendapatan rendah dan sederhana di dalam kawasan bandar dan luar bandar yang menyediakan khidmat pelancongan dengan harga yang berpatutan. Yang kedua adalah penginapan dan pelancongan yang lancar serta pengurusan yang cekap dan perkhidmatan pelancongan pada harga yang berpatutan. Yang ketiga adalah menitik beratkan keselesaan dan keselamatan pelanggan yang menggunakan perkhidmatan kami. Yang keempat adalah memberi fleksibiliti untuk anda mengembara dengan cara kami ataupun cara sendiri. Yang terakhir, meningkatkan perhubungan antara pelanggan dengan pihak kami agar dapat mewujudkan satu suasana harmoni di samping dapat membantu sektor pelancongan untuk terus maju ke hadapan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Islam bin Musa Faizul daripada kelas di PSU 4A di PSU 202024-886. Okey, baik, saya akan teruskan dengan data organisasi syarikat agensi Kifah Travel and Tours. Okey, yang teratas sekali ialah Haji Amaluddin bin Haji Ahmad sebagai pengarah, Hajah Nomaik bin Sudin sebagai pengarah eksekutif. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian pengangkutan. Bahagian pengangkutan, Muhammad Zahir bin Muhammad Zamri sebagai pengurus, Ummu Safuha binti Amaluddin sebagai eksekutif. Pemandu 56 orang, Abdullah bin Mansur sebagai pengawal keselamatan. Okey, bahagian penyelenggaraan, Muhammad Afif bin Amaluddin sebagai pengurus bengkel, Muhammad Zaid bin Abu Bakar sebagai penyelia mekanik, Nurul Azwa binti Amaluddin sebagai kerani dan mekanik, Muhammad Arif bin Auhad, Wan Muhammad Luqman bin Wan Ismail, Muhammad Amirul bin Abdul Razak. Okey, bahagian pentadbiran. Bahagian pentadbiran diisi Hidayah binti Salimi sebagai eksekutif sumber manusia, penyelia cawangan Kasim bin Ahmad, dan seterusnya ialah bahagian permit. Bahagian permit Maidatul Adilah binti Amaluddin sebagai eksekutif. Okey, bahagian kewangan. Bahagian kewangan, Ummu Anisa binti Amaluddin sebagai pengurus kewangan. Kerana kawan ialah 2 orang, iaitu Nur Rashidah binti Abu, Nur Azira binti Abdullah. Okey, baik. Yang bahagian terakhir sekali ialah bahagian pelancongan, iaitu Muhammad Zaman bin Amaluddin sebagai eksekutif pelancongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suada binti Sulaiman dari kelas di PSU 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suada binti Sulaiman dari kelas di PSU 4A. Saya akan memberikan penerangan mengenai pakej-pakej yang ditawarkan oleh syarikat Kifah Travel and Tour. Syarikat Kifah Travel and Tour Sendirian Berhad telah memberikan pakej pelancongan kepada semua golongan, tidak kira tua ataupun muda. Perkhidmatan yang ditawarkan meliputi pelancongan luar negara dan juga pelancongan domestik. Pelancongan luar negara melibatkan pelancong yang melakukan perjalanan ke negara-negara lain, manakala pelancongan domestik melibatkan penduduk dari satu negara yang mengembara di dalam negara tersebut. Antara contoh pelancongan luar negara yang ditawarkan oleh syarikat Kifah Travel and Tour ialah pelancongan 4 hari 3 malam ke Saigon, Vietnam. Pakej pelancongan ini ditawarkan dengan harga RM1,299 setiap orang. Harga yang ditawarkan amat berbala kerana termasuk dengan harga penginapan 2 malam berserta sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Pelancong juga akan mendapat tiket 2 hala penerbangan dengan Malaysia Airlines serta insurans perjalanan. Seterusnya, contoh pakej yang ditawarkan oleh Kifah Travel and Tour untuk pelancongan domestik ialah pelancongan 3 hari 2 malam ke Langkawi. Syarikat Kifah Travel and Tour menjual harga pakej ke Langkawi dengan harga RM499 untuk dewasa dan RM399 untuk kanak-kanak. Harga pakej tersebut adalah termasuk dengan makanan, tiket pulang, tiket bot dan juga tiket feri. Seterusnya, segala jenis kemudahan ketika berada di sana juga disediakan. Antara pakej pengangkutan yang disalurkan oleh
syarikat Kifah Travel and Tour ialah bas lawatan, kereta sewa, feri dan kapal terbang. Pihak Kifah Travel telah menyediakan perkhidmatan bas, kapal terbang serta feri lawatan yang mempunyai harga tiket yang murah dan berpatutan. Perkhidmatan bas ini beroperasi dari hari Isnin hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Bas lawatan ini mempunyai 40 hingga 44 tempat duduk yang tersedia, manakala van Toyota pula mempunyai 8 tempat duduk. Feri juga mempunyai banyak muatan untuk pelancong dan barang-barang. Sekiranya para pelancong ingin menaiki pengangkutan udara, maka mereka akan mendapatkan harga flight yang murah. Malaysia Airlines dan AirAsia akan terbang terus ke Kuala Lumpur 2 kali sehari selama kira-kira 45 minit perjalanan. Pengangkutan Kifah Travel ini juga mempunyai alat ganti dan aksesori sekiranya berlaku kerosakan dan mempunyai pelbagai kemudahan seperti penghawa dingin serta mempunyai perkhidmatan melukis. Semua kenderaan mempunyai lesen daripada LPKP dan penumpang mendapat perlindungan insurans. Mereka mampu menyediakan pengangkutan dan yang komprehensif untuk pelanggan yang menekankan kualiti dan kemewahan. Seterusnya kami akan membentangkan jawapan daripada syarikat Kifah Travel and Tours tentang persediaan agensi pelancongan dalam menawarkan perkhidmatan selepas pasca pandemik COVID-19. Untuk soalan yang pertama, apakah kesan yang ditanggung oleh syarikat sepanjang pandemik? Antara jawapan yang diberikan oleh syarikat ini ialah antara kesan yang ditanggung oleh Kifah Travel and Tours Sendirian Berhad ialah syarikat ini tergugat disebabkan COVID-19. Hal ini melibatkan pendapatan syarikat kerana seperti yang kita sedia maklum, pendapatan syarikat melibatkan kadar kemasukan pelancong ke dalam negara. Semasa pandemik COVID-19, pelancong tidak dapat melancong disebabkan tiada pergerakan keluar masuk pelancong dalam negara. Oleh sebab itu, pakej-pakej pelancongan tidak dapat dijual. Pusat-pusat pelancongan kebanyakannya ditutup diikuti dengan pusat-pusat penginapan seperti hotel dan tiket penerbangan untuk pelancongan juga tidak dijual. Tambahan lagi di Kifah Travel, perkhidmatan yang ditawarkan melibatkan kepada pengangkutan seperti bas, van, kereta sewa dan banyak lagi. Hal ini memberikan kesan yang sangat besar ke atas Kifah Travel. Hal ini juga menyebabkan perkhidmatan pengangkutan tidak dapat dijalankan semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, soalan yang kedua adalah apakah pendapat syarikat tentang pembukaan pelancongan dalam negeri? Jawapan yang kami dapat adalah pembukaan pelancongan dalam negeri sangat baik, dapat meningkatkan serta menyeimbangkan produk pelancongan di dalam negeri. Ini dapat membantu pusat pelancongan berkembang melalui penduduk dalam negeri itu sendiri. Masyarakat akan lebih terdedah kepada pusat-pusat pelancongan yang terdapat di negeri masing-masing. Hal ini juga dapat menarik minat masyarakat setempat untuk melancong di tempat pelancongan berhampiran dengan mereka. Apabila kerajaan mengumumkan kebenaran untuk rentas negeri, ini dapat memberi peluang kepada perkhidmatan dan tempat-tempat pelancongan lain untuk meraih pendapatan mereka seperti perkhidmatan perhotelan dan tempat-tempat rekreasi seperti theme park, water park dan sebagainya. Ini dapat membantu negara untuk fokus kepada ekonomi negara dahulu sebelum membuka industri pelancongan untuk orang luar. Seperti yang dilakukan di Thailand, di mana kerajaan Thailand diwajibkan rakyatnya untuk melancong di dalam negara dahulu. Hal ini dapat membantu industri pelancongan di dalam negara tersebut agar ekonomi negara tersebut lebih seimbang. Kesimpulannya, hal ini lebih kepada keseimbangan ekonomi pelancongan. Soalan yang seterusnya, strategi menghadapi gelombang pelancongan. Jawapan yang kami dapat, strategi untuk menghadapi gelombang COVID-19 telah dilakukan untuk jangka panjang. Ini kerana tiada siapa yang tahu bila berakhirnya COVID-19. Kemungkinan besar pandemik ini akan mengambil masa yang lama. Pekerja-pekerja bawahan risau dengan keadaan syarikat sewaktu pandemik. Oleh itu, Kifah Travel mengambil inisiatif lain dengan mengadakan perniagaan lain. Sewaktu pandemik, Kifah Travel lebih memfokuskan kepada perkhidmatan logistik. Hal ini kerana semasa waktu COVID-19, penggunaan logistik mendapat permintaan yang lebih tinggi.
Ini dikaitkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Selain itu, Kifah Travel turut membuat perniagaan untuk penyelenggaraan kenderaan sebagai strategi baru untuk menghadapi COVID-19. Hal ini kerana kita sedia maklum, kita tidak dapat menjangka bilakah sektor pelancongan dapat bergiat seperti sebelum pandemik COVID-19. Oleh itu, penting untuk mengatur strategi baharu dengan mengadakan perniagaan yang lain dalam sektor pelancongan. Okey, baik, saya akan teruskan dengan soalan nombor 4, iaitu berlaku pertambahan kos penjualan pakej dalam pelancongan domestik semasa pasca pandemik ataupun pasca COVID-19. Okey. Kebanyakan hotel di Malaysia membuat promosi bagi menarik pelanggan untuk menginap di hotel mereka. Ini kerana bagi mengisi kerugian yang berlaku selama 2 tahun akibat pasca COVID-19. Okey. Antara kos yang ditanggung oleh Kifah Travel seperti kos pemberian mask, sanitizer dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan COVID-19. Okey. Seterusnya soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ialah jumlah anggaran pelancong yang diterima oleh Kifah Travel daripada 2018 hingga 2019. Okey. Kat sini jawapan dia, jumlah anggaran pelancong yang menggunakan khidmat agensi Kifah Travel daripada 2018 hingga 2019 ialah 3,000 sehingga 5,000 pelancong. Okey. 3,000 sehingga 5,000 pelancong, nak sebut secara terperincinya ialah seramai 60% pelancong daripada luar negara dan 40% daripada warga tempatan sendiri. Okey. Ini kerana Kifah Travel mampu dan mempunyai pelbagai transport ataupun kemudahan yang membuatkan para pelancong senang menggunakan khidmat. Baiklah, nombor 6 adalah perkhidmatan dan perniagaan yang dijalankan semasa pandemik COVID-19 yang masih akan diteruskan dan kenapa. Syarikat Kifah Travel menjalankan perniagaan dan perkhidmatan pelancongan secara inbound dan outbound. Serta di samping itu, pihak Kifah Travel juga menjalankan perniagaan logistik seperti bengkel kereta, menyediakan sewaan kereta sewa, bas dan lori sewaan yang dijalankan sebelum dunia dilandai oleh cekaman pandemik COVID-19 pada ambang tahun 2020. Sepanjang penularan pandemik COVID-19 yang mencekam perekonomian dan pembangunan dunia, ia memberi impak yang besar pada industri pelancongan dunia di mana peratusan penerimaan pelancong di seluruh dunia menunjukkan draft yang menurun dari peratusan seperti kebiasaan. Dapatan ini hasil daripada temu bual kami dari wakil agensi Kifah Travel. Perniagaan mereka menjadi terbatas antara penularan rantaian jangkitan COVID-19 yang meragut nyawa Malaysia secara khususnya dan demi mematuhi perintah dari kerajaan pusat di mana diarahkan penutupan bagi semua agensi yang tidak terlibat dan hanya terbuka kepada syarikat-syarikat pemekar barang keperluan sahaja sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bagi fasa 1. Sedia umum mengetahui sektor pelancongan di Malaysia merupakan penyumbang ketiga terbesar iaitu lebih kurang RM50 juta ataupun 27% dalam kadar pendapatan per kapita yang selalu diperolehi oleh pihak kerajaan, ujar beliau dalam temu bual hasilnya. Hasilnya, pihak Kifah Travel and Tour hanya dapat pulangan hanya 35% daripada pendapatan asal syarikat sedikala pada sebelum kedatangan zaman pandemik COVID-19. Pihak Kifah Travel juga mencari jalan alternatif bagi menambah sedikit sebanyak pendapatan syarikat yang juga menyediakan Kifah Logistik, iaitu merupakan anak buah syarikat yang dinaungi oleh Kifah Travel and Tour. Baiklah, soalan yang ketujuh adalah kaedah atau bentuk promosi yang digunakan agensi dalam mempromosikan pakej pelancongan selepas pasca pandemik. Antara kaedah atau bentuk promosi yang digunakan oleh agensi dalam mempromosikan pakej pelancongan selepas pasca pandemik COVID-19 ialah syarikat Kifah Travel and Tour menjalankan beberapa promosi dan
mematuhi arahan kerajaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Kebudayaan Malaysia iaitu MOTEK, iaitu penyelarasan bagi harga-harga setiap pakej yang ditawarkan oleh pihak agensi yang berdaftar, di mana harga itu tidak boleh lebih dari harga lantai yang ditetapkan atau harga lantai yang dengan syarat-syarat kesihatan yang juga dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, iaitu menetapkan rakyat yang mematuhi kriteria harus, iaitu lengkap 2 dos vaksin dari vaksin yang didaftarkan oleh bahagian regulatory farmasi negara iaitu NPRA, ujar melalui kiasan beliau dalam temu bual. Syarikat Kifah Travel and Tour juga berganding bahu bagi menarik para pelancong tempatan bagi selaras tujuan kerajaan, iaitu pembaikian ekonomi, iaitu gelembung pelancongan yang menurun sejak dicengkam oleh pandemik COVID-19. Selepas sahaja kerajaan mengisytiharkan pembukaan pintu sepadan negeri bagi seluruh negara, pihak agensi sudah mula mengorak langkah pertama mereka, iaitu mulai menarik seramai yang mungkin pelancong dan pelanggan yang memikat hati semula bagi para pelanggan yang selalu menggunakan perkhidmatan mereka pada sebelum pandemik, dan juga bagi pelanggan yang baru juga tidak terlepas bagi peluangnya. Sekian daripada saya. Soalan seterusnya yang diajukan kepada syarikat Kifah Travel and Tour ialah soalan ke-8. Adakah agensi akan masih mengekalkan work from home ataupun bekerja dari rumah selepas pasca pandemik COVID-19? Jawapannya ialah ya. Hal ini dikatakan demikian kerana syarikat Kifah Travel and Tour merupakan syarikat perkhidmatan. Sejak PKP 2.0, kerajaan telah membenarkan syarikat yang melakukan perkhidmatan untuk bekerja di pejabat. Kifah Travel and Tour masih menjalankan khidmat ejen, namun buat masa sekarang lebih cenderung kepada perkhidmatan pengangkutan seperti bas dan van. Pengangkutan utama buat masa sekarang ialah perkhidmatan pelancong dan juga pengangkutan bas sekitaran universiti. Soalan seterusnya ialah soalan ke-9. Selepas negara memasuki fasa endemik, adakah SOP masih akan begitu ketat bagi industri pelancongan? Jawapan yang diberikan daripada agensi ialah ya. Walaupun telah mencapai endemik, pekerja perkhidmatan maupun rakyat biasa sekalipun perlu mematuhi SOP dengan tetap. Semua sedia maklum bahawa sehingga sekarang COVID-19 masih belum mempunyai penawar untuk sihat sepenuhnya. Oleh itu, SOP yang ketat wajar diikuti. Hal ini amat penting untuk diterapkan di dalam agensi Kifah Travel and Tour bagi menjaga nama baik agensi agar para pelancong sentiasa merasa selamat ketika menggunakan perkhidmatan dari syarikat ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, soalan yang ke-10. Apakah langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh syarikat dalam menawarkan pakej atau perkhidmatan kepada pelancong? Okey, antara langkah-langkah keselamatan yang diambil adalah menggalakkan pelancong untuk mengambil insurans perjalanan jika ada berlaku sebarang kemalangan semasa rombongan melancong seperti jatuh daripada bas, terlanggar kereta, jatuh daripada bot dan banyak lagi. Sebagai ejen pelancongan, persediaan perlu sentiasa dilakukan dengan membawa first aid sebagai persediaan jika berlaku sebarang kemalangan semasa melancong. Dari segi COVID-19 pula, penyediaan pelitup muka dan hand sanitizer perlu disediakan oleh ejen pelancongan. Keselamatan merupakan perkara yang dititik beratkan oleh ejen pelancongan, termasuklah keselamatan barang-barang, sebagai contohnya penerangan cara penyimpanan barang dengan betul.